Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama sekali lagi puji dan syukur, dengan kesyukuran dan pujian yang tidak pernah jemu kepada Allah Tuhan yang Maha Agung, yang Maha Berkuasa, yang Maha Pencipta. Segala yang ada pada kita hari ini datangnya dari Allah, dan semuanya akan kembali kepada Allah suatu hari nanti. Selawat serta salam atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, Rasul kita, kekasih yang kita rindui bertemu dengannya, yang kita harapkan digabungkan bersama dengan baginda oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat sana, dan bersama dengan baginda Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam syurga. Juga selawat ke atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita syukur kepada Allah kerana pada malam ini Allah rezekikan satu pertemuan kepada kita sekali lagi dalam siri kuliah maghrib untuk kita membahaskan dan membicarakan tentang perkara-perkara yang merapatkan, mendekatkan kita kepada Allah dan menambahkan kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain dan tidak bukan ialah dengan menghayati ajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita memahami hadis-hadis, sunnah-sunnah yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar, dan kita cuba amalkan dalam kehidupan kita. Kerana kita ni tidak dapat lagi daripada menepati ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana bagindalah kayu ukur baik atau buruk, benar atau tidak seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bila kita kembali kepada Allah, Allah akan tanya kita, pertama, Tuhan kita siapa? Dan yang kedua, Allah akan tanya Nabi kita siapa? Untuk jawab soalan Nabi kita siapa ni, bukan sekadar kita mengaku dia Nabi kita, tapi mestilah seorang yang nak mengaku dia adalah umat Nabi, dia mengikuti jejak langkah, petunjuk, ajaran yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar. Sebab ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sendiri kata, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan bersabda, siapa-siapa yang tidak suka kepada sunnahku, bukan tak suka kepada Nabi, tak suka kepada Nabi, semua orang suka. Macam saya sebut semalam, pagi tadi, kita dalam bab iktiraf itu mudah. Siapa Nabi kamu? Ya, Nabi kita Muhammad. Siapa Tuhan kamu? Nabi kita Allah, Tuhan kita Allah. Tapi yang kita diuji ialah macam mana kita nak beramal menepati apa yang Allah Ta'ala perintahkan, dan macam mana kita nak beramal sesuai dengan apa yang Nabi kita ajarkan. Di situlah tolak ukur kita. Apa yang kita buat ni sama atau tidak dengan petunjuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu di sisi ulama ahli sunnah, kita beramal ni dua syarat untuk amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Satunya, pertama, ikhlas, yakni buat tu biar betul kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, cara dia tu, biar kita buat sesuatu, cara itu menepati petunjuk daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah Nabi ini ada dua definisi yang mungkin kita boleh peringatkan balik. Satu dari sudut sunnah sebagai hukum taklifi. Hukum taklifi ni kan kita kata ada hak wajib, sunat, makruh, haram dan harus tu kan. Satu dari sudut hukum. Hukum ni makna sunnah ni, sunat ni benda yang kita buat insya-Allah dapat pahala. Tapi kalau kita tak buat benda ni, tak ada dosa, cuma kita rugi pahala.
kita rugi pahala sebab memang tak ada dosa tapi rugilah pahala tu sebab Nabi ajar kepada kita bukan ajaran yang sia-sia. Itu dia suruh hukumnya buat. Tapi satu lagi yang kita kena tahu juga, selain daripada hukum sunnah, kita juga kena ikut petunjuk sunnah. Sunnah ni yakni secara umumnya yang kita buat perkara wajib pun ikut Nabi. Kita buat perkara sunat pun ikut Nabi. Kita tinggalkan perkara yang makruh pun kerana ikut Nabi. Kita tinggalkan perkara haram pun kerana ikut Nabi. Sebab dalam bab agama, semua perkara yang disandarkan kepada Nabi, sama ada perkataan, perbuatan, takrir atau ikrar Nabi, atau sifat Nabi, atau akhlak Nabi, semuanya dikenali sebagai sunnah. Sebab tu orang yang cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan dalam kepala dia dua perkara ni mesti dia. Pertama, dia akan fikir bab benda hukum, kalau sunat pun dia nak buat. Sebab benda ni ada pahala. Yang kedua, semua kehidupan dia kalau boleh dia nak selarikan dengan tata cara kehidupan dari sudut ibadat, akhlak, muamalah, kehidupan, tidur, bangun, makan, minum, semua sekali. Kalau boleh dia nak selaraskan dengan apa yang ditunjukkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan di sinilah tahap kecintaan kita. Siapa yang lagi besar kecintaan dia, lagi bersungguh dia untuk mengikuti petunjuk Nabi. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu antara orang yang sangat suka kepada sunnah dan sangat suka memperkenalkan sunnah kepada sahabat-sahabat lain. Pernah dalam satu perjalanan haji, dia berhentikan 70 kafilah kalau tak silap saya. Dia berhentikan 70 kafilah haji tengah-tengah perjalanan haji. Dengan untanya, dengan macam-macam orang berjalan lagi haji ni. Satu kafilah tu ada berapa ramai orang, ramai lah apa. Berhenti, tiba-tiba dia suruh berhenti semua. Semua berhenti. Akhir sekali dia pergi kencing satu tempat. Lepas tu dia balik. Orang tanya, wahai Ibnu Umar, kenapa kamu berhentikan kami di sini? Dia kata, sebab aku lagi kencing. Kerana kencing saja kamu berhentikan seluruh kafilah. Dia kata, ya, kerana aku nak bagi tahu kamu semua, dulu waktu aku berjalan pergi haji bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di situlah aku melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti untuk buang air. Dia nak ajar kepada sahabat, beginilah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diikuti oleh umat. Kenapa? Sebab kita nak mengaku kita ni umat Nabi, indikatornya ialah sejauh mana kita mengamalkan sunnah baginda. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau betul kamu cinta kepada Allah, ikutlah aku. Jadi semua kita sepakat belaka dalam bab tu. Tinggal lagi ada sunnah yang kita tahu dan ada sunnah yang kita tak tahu. Hak nak tahu ni, kena belajarlah. Macam mana kita tak tahu? Sebab kita kalau dulu, kalau hidup zaman Nabi, settle masalah. Kita duduk belakang Nabi semayang, tengok Nabi gini takbir dia, Nabi rokok macam ni, Nabi sujud macam ni, Nabi balik dia berjalan macam ni, kalau solat Jumaat, kalau solat raya, pergi jalan lain, balik jalan kemudian. Kalau kita hidup bersama Nabi, of course Nabi depan mata kita. Tapi sekarang Nabi dah tak ada. Alhamdulillah, wahyu ni iaitu apa yang Allah sampaikan kepada Nabi sehingga menjadi cara hidup baginda pada perkataannya, perbuatannya, ikrarnya, semua perkara, akhlaknya, sifatnya diwariskan kepada kita melalui hadis-hadis yang diriwayatkan. Sehingga hari ini Alhamdulillah kita tahu, walaupun kita tak sempat jumpa Nabi, apa yang sampai kepada kita dari hadis-hadis yang sahih kita cuba amalkan. Dan di akhirat nanti kita harap mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla meletakkan kita bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bersama dengan kumpulan-kumpulan mereka yang mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan 10 sahabat yang dijamin syurga. Kesemua mereka itu adalah orang yang mengikuti sunnah Nabi.
Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi dan seluruh a'immah ulama-ulama Islam yang berjuang di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada generasi terawal sampailah generasi terakhir. Inilah kumpulan orang yang sangat ramai yang akan bergabung di padang mahsyar, bernaung di bawah panji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita harapkan Allah pilih kita di akhirat nanti bersama dengan kumpulan tersebut kerana cintanya kita kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi carilah belajar hadis Nabi, belajar tata cara Nabi dalam ibadat, belajar apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sunnahkan kepada kita. Alhamdulillah, sepanjang pengajian kita daripada dulu awal sampailah sekarang, dah banyak dah kita cuba perkenalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam menerusi kitab 1000 sunnah sehari semalam yang ditulis oleh Syekh Khalid Al-Husnayain. Maknanya apa? Bermula daripada bangun tidur, gosok muka, baca doa bangun tidur, bersugi, kemudian masuk tandah kaki kiri, kemudian keluar tandah kaki kanan, baca doa masuk tandah, baca doa keluar tandah. Masuk tandah tu pula hanya pegang kemulauan dengan tangan kiri, tidak pegang dengan tangan kanan. Kemudian keluar tu pula salat subuh dan sebagainya, makan minum, makan tangan kanan, jangan minum tangan kiri. Semua tu bukan sekadar saja-saja kita buat, tapi kita cuba selaraskan kehidupan kita sesuai dengan apa yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sampailah kepada salat-salat sunat. Kita dah bincang salat qabliyah subuh, kita dah bincang qabliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhurnya 2 rakaat, ba'diyah maghribnya 2 rakaat, ba'diyah isya'nya 2 rakaat, sehingga totalnya jadi 12 rakaat satu hari semalam. Sunat rawatib qabliyah dan ba'diyah yang sangat-sangat dijaga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi kata siapa yang salat 12 rakaat satu hari semalam, yakni sunat, dibina baginya satu istana di dalam syurga setiap hari. Kita dah baca juga tentang salat qiyamul lail, kita dah baca tentang salat sunat witir. Mudah-mudahan Allah taufikkan kita dan bagi kekuatan kepada kita muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah untuk kita amalkan dia. Walaupun kita tahu sunnah Nabi ni nak buat 100% supaya kita belajar tu, kadang-kadang kita ni insan yang lemah. Ada waktu kita kuat untuk buat, ada waktu iman kita lemah, lalu kita berdoa kepada Allah agar Allah bantu kita. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sebagaimana doa yang Nabi juga ajar kepada Mu'adz bin Jabal. Bacalah selepas setiap kali salat, Allahumma a'inni, ya Allah bantu aku ya Allah, ala zikrika, dalam berzikir mengingatimu, wa syukrika, dalam bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan dalam memperelokkan ibadah kepadamu. Kita minta pertolongan dari Allah Azza wa Jalla, kerana kita ni hidayah sangat-sangat kita perlukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, kita dalam bab sunat-sunat dalam salat yang terdiri dari sunat qauliyah dan juga sunat fi'liyah. Sunnah qauliyah ni apa? Sunnah yang kita baca dalam salat, bacaan-bacaan sunat yang kita baca dalam salat dapat pahala. Kalau kita tak baca pun tak ada apa, tak rugi, tak batal salat kita, tapi rugilah pahala dia. Dan begitu juga perbuatan-perbuatan dalam salat yang dikira sunnah, kalau kita buat salat kita lebih sempurna. Dan kalau kita tak buat pun salat kita tak adalah apa-apa. Cuma mana yang kita nak, package tu berapa yang basic ataupun package yang orang panggil full package lah, contohlah. Nah, kalau kita naik kapal terbang satu seat ekonomi, dapatlah naik juga kapal terbang, tapi seorang ni dia naik seat ekonomi, dapat sampai juga. Nah, cuma hak tu kalau panggil pramugari kan, 3 kali tekan baru dia mari, contohlah. Tapi kalau naik hot seat depan tu, business class ke first class ke,
tu full package. Nah, duduk tu ada dah tuala panas mari untuk gosok muka. Baru duduk je, nak minum apa? Dia tanya pula panggil nama apa tu? Ceklah senarai. Tuan, Ustaz, kita panggil Ustaz lah. Tuan nama sekian-sekian, Datuk sekian-sekian, nak minum apa? Nak minum jus ke, nak minum teh ke, nak minum apa? Oh, dia tanya siap. Tak ada kita panggil dia mari tak. Pasal apa? Sebab ni full package. Kita nak salat kita bukan sekadar sah, tapi salat tu bernilai besar di sisi Allah Azza wa Jalla kerana kita melakukan bukan sekadar yang wajib, tapi kita tambah dengan perkara-perkara yang sunat. Yang tu yang kita nak tahu pada malam ni sebagai lanjutan kepada kitab kita ni. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dah baca sebahagian daripadanya, tapi kita ulang balik dan kita cukupkan lagi pada apa yang kurang. Yang pertama, sunat ni baca dalam solat, bacaan sunat dalam solat nombor satu sekali ialah doa iftitah. Kalau orang tu pergi Allahu Akbar, dia pun diam je, tunggu tok imam tak baca lagi, dia pun diam tunggu tok imam. Tak ada masalah tuan-tuan. Sah tak solat? Sah. Tapi kalaulah dia pada masa tu dia baca doa iftitah, maka nilai solat dia lebih daripada orang yang tak baca. Nah, kadang-kadang kita pula tanya, apa benda tu imam ni dia baca apa sebelum dia baca Fatihah? Nah, padahal kalau dia hafal iftitah Nabi ni ada banyak. Ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang sederhana. Kalau paling pendek, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Settle dah tuan-tuan. Kalau baca setakat tu pun dah okey dah. Dah dapat dah pahala iftitah. Kita mulakan dengan tu subhan ni hak biasa orang baca dah. Orang hafal daripada sekecil lagi. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kalau nak panjang lagi, Allahu Akbar. Pernah Abu Hurairah radhiyallahu anhu bila Nabi semayang, Nabi duduk diam macam tu lah, tak baca lagi. Abu Hurairah ni dia semayang belakang Nabi. Dia kata, Nabi ni baca apa? Lepas daripada salat, Abu Hurairah pergi tanya Nabi, ya Rasulullah, tadi Rasulullah diam waktu belum baca Fatihah tu, Nabi baca apa? Nabi SAW bagi tahu, aku baca, kata Nabi, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma ghsil khatayaya bil ma', Allahumma naqqini minal khataya kama yunaqqa ath-thawbul abyad minad danas. Allahumma ghsil khatayaya bil ma'i wath thalji wal barad. Nabi baca. Jadi kalau kita boleh hafal yang tu, baca yang tu, lagi bagus. Panjang sikit daripada yang kedua. Ada lagi beberapa siri doa-doa iftitah yang kalau kita nak lebih lagi, contohnya salat malam, doa iftitah lain Nabi baca. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahada anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalifa fihi minal haqqi biidnik fa innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Panjang sikit doa salat malam, dan setiap doa tu ada makna yang tersendiri yang kesemuanya berkisar tentang memuji Allah Subhanahu wa taala dan memohon atau menghinakan diri di hadapan Allah sebagai Tuhan, dan Dia tu Tuhan, kita ni hamba, dan kita minta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa lagi, tapi yang tu kita, tuan-tuan kalau nak lebih lagi, cari kitab Hisnul Muslim, perisai bagi sekalian muslim. Dah ada terjemah, dihimpunkan doa-doa iftitah yang sahih daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang penting jangan tinggal iftitah. Nak baca hak mana tak kira. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Stop, beres. Ala inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan muslima wa ma kana ana minal musyrikin.
Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Beres. Tapi hak tu sebenarnya panjang lagi. Kalau tuan-tuan rujuk dalam hadis, dia ada sambungan lagi panjang. Yang penting tak kisah, saya sebut tuan-tuan baca doa iftitah. Mudah je sebenarnya. Allahu Akbar. Cuma kalau kita masuk lewat dah, imam dah baca surah, tak payah baca lah. Sebab kita dengar bacaan imam tu lebih utama daripada doa iftitah. Tapi disebut dalam kitab ni, kalau tiba-tiba seorang tu dia masuk tahiyat akhir, dia masuk Allahu Akbar, duduk tahiyat akhir, sampai dia naik imam Assalamualaikum, naik rakaat, kira rakaat dia pertama tu kan, masih disunatkan untuk dia baca iftitah. Sampai setara tu nak jaganya sunnah Nabi. Mana kalau kita masuk rakaat tu, kita masuk tahiyat akhir dah kita masuk. Nah, Allahu Akbar, duduk tahiyat akhir. Imam pun innaka hamidum majid. Imam pun assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita hak lewat ni pun naik Allahu Akbar. Masa tu kita rakaat pertama. Masih disunatkan untuk kita baca doa iftitah situ. Kalau nak jaganya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan jangan tinggal benda ni. Kita hantar remeh je, tapi kalau solat kita 5 kali sehari, 5 kali kita baca, berapa banyak dah pahala. Campur dengan solat sunat pula. Berapa kali solat sunat ada doa iftitah. Campur solat duha lagi, ada iftitah. Campur solat malam lagi, ada iftitah. Berapa banyak sunnah ni, kalau kita tak baca, dia hilang pahala begitu je setiap hari. Rugi tuan-tuan. Jadi hari ni balik ni buat homework, study sikit. Hak mana iftitah hak kita paling mudah ingat. Dia tak kena hafal semua. Kalau tuan-tuan ingat satu pun dah okey dah. Tapi kalau kita nak pahala lebih, kita hafal lah 2-3 supaya kerana kita nak amalkan sunnah Nabi ni dalam skala yang banyak. Hak ni pun kita boleh amal, hak tu pun kita boleh amal, hak ni pun kita boleh amal. Okey? Tapi bermula dengan satu iftitah. Kalau hak paling ingat, saya ingat hak paling kita ingat Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kan? Yang tu biasa ingat belakang tu. Hak ingat tu jangan tinggal. Yang kita bimbang bukan tak ingat, orang panggil bukan tak ingat doa, tak ingat nak baca. Hak tak ingat doa tu dah satu hal. Kata ustaz, saya ingat doa tu, lepas tu hak tak ingat nak baca, dia kata. Yang tu kita ikhtiar. Okey, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Nombor 2, sunat dalam salat qauliyah. Sunat qauliyah ni baca ta'awudz, iaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lepas kita baca doa iftitah, kita baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okey? Lepas tu kalau kita sembahyang dengan imam, kita diam je lah. Imam lah pula baca tu, kita tunggulah lepas pada tu kan. Kalau imam tu dia baca, sebelum baca bismillah, dia baca dulu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tapi yang ni baca perlahan je lah, jangan baca kuat pula. Ada saya ingat zaman saya sekolah dulu, kita budak-budak kan, ada kawan tu dia panik tak tahu siapa Allahu Akbar, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oh, menjadi tak imam baca lagu tu. Kawan duk belakang ni tahan belakang dia ni panik kali ni. Jadi a'udzu billah tu tak payah kuat lah, baca perlahan je. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Barulah bismillah. Kalau pak kita ni bismillah dia kuat. Kalau pergi Mekah bismillah dia pun slow, dia macam a'udzubillah je hukum dia. Tapi tak apalah, hak pergi Mekah tu pergi Mekah. Pak kita cara kalau mazhab dia sini bacalah macam tu. Tak ada masalah. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kemudian dimasukkan juga dalam kitab ni bismillahirrahmanirrahim, kerana sebahagian ulama berpandangan Al-Fatihah tu mula dia alhamdulillahirabbil alamin.
Sebahagian orang kira bismillah tu termasuk dalam Fatihah dah. Jadi tak kisahlah kalau kita baca, kita kata yang penting a'udzubillah, kemudian bismillah, kemudian baru baca al-Fatihah. Okey, 3. Yang keempat apa dia? Yang keempat ialah menyebut amin. Nah, kita ni kadang-kadang kita tak sungguh mana. Tak sungguh macam mana? Waladdallin. Dia pun dah kata orang lain sebut dah amin, aku tak payah sebut pun tak apa. Dia kata macam tu lah. Sebab dia anggap tak apalah orang lain dah sebut dah, aku tak sebut pun tak apalah. Tapi sebenarnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi pesan kepada kita, bila imam kata baca waladdallin, kamu katalah amin. Sebab Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, siapa yang amin dia, waktu dia kata amin tu, amin, kalau kebetulan sama dengan aminnya malaikat, kebetulan, fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah, Nabi kata. Kerana apabila aminnya dia sama dengan aminnya malaikat, menunjukkan masa kita salat ada malaikat yang turut mengaminkan bacaan imam. Cuma kita tak dengar. Berdasarkan hadis ni, Nabi kata siapa yang kata amin, kemudian amin dia sama dengan aminnya malaikat, apa kelebihan dia? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nabi kata kelebihan dia, dengan sebab amin dia sama dengan aminnya malaikat, diampunkan dosa-dosanya yang telah lepas. Hanya dengan amin. Pasal apa? Bukan sebab nilai amin tu pendek ke panjang, tak. Sebab amin tu sunnah yang Nabi kita ajar. Walaupun amin waladdallin, orang lain baca amin, kita pun tak boleh ni, aku nak kena baca juga ni. Pasal apa? Kalau aku tak baca, memang amin tu orang dengar dah, tapi yang rugi aku lah. Sebab kalau kita tak baca, fadilat tu tak dapatlah kat kita. Tapi kalau kita baca, satu, kita dapat amalkan sunnah yang Nabi suruh. Yang kedua, ganjaran dia tadi tiba-tiba sama dengan aminnya malaikat. Nabi kata diampunkan dosa-dosa dia yang telah lepas. Tapi sebutlah juga tuan-tuan, saya pesan dalam penuh pengharapan. Sebab makna amin tu bukan sekadar sebut amin, dia adalah permohonan agar doa dalam Fatihah tu Allah kabulkan. Sebab bila kita baca Al-Fatihah, dalam Fatihah tu ada satu doa. Dalam Fatihah tu ada satu doa. Apa doa tu? Doa dalam Fatihah ni doa supaya Allah tunjukkan kepada kita jalan yang lurus. Kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku jalan yang lurus. Kita dah minta dengan Allah yang macam tu. Jalan mana yang lurus tu? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka. Allah pandu mereka dengan hidayah. Mereka adalah nabi-nabi, mereka adalah siddiqin, mereka adalah para syuhada, mereka adalah orang-orang soleh yang telah mendapat hidayah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita nak ikut jalan mereka, jalan nabi-nabi ni. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang yang kau murka seperti Yahudi, bukan jalan orang-orang yang sesat seperti Nasrani. Kita tak nak jalan tu ya Allah. Kita minta dengan penuh pengharapan, lalu setelah itu kita kata amin, perkenankanlah ya Allah. Bila kita sebut dengan penuh pengharapan, ya Allah, sunnah pun dapat, keampunan dosa pun dapat, pahala pun dapat, dan yang paling kita nak juga ialah Allah pandu kita kepada jalan yang lurus.
Ini kelebihan dia. Sunnah ni tuan-tuan bukan benda yang main-main. Walaupun sepatah kata, tapi pada sepatah tu ada fadilat yang begitu besar. Sunnah yang seterusnya ialah qiraati surah ba'da al-Fatihah fil ulayain min al-fajr wal jumu'ati wal maghrib wal rubaiyah. Okey. Wat tatawwu kullu lil munfarid. Sunat juga kita baca surah selepas Fatihah bagi 2 rakaat yang pertama. Sama ada salat subuh atau salat maghrib atau salat yang 4 rakaat, 2 rakaat yang pertama sunat untuk baca surah. Bagi orang semayang sendiri atau semayang sunat untuk dia baca surah. Kalau tak baca pun tak apa, sebab rukunnya Fatihah je rukun. Betul tak? Kalau tak baca surah, sah ke tidak semayang? Sah. Tak ada orang kata batal, sah. Rakaat pertama pun sah, dia baca Fatihah saja sah. Dia lupa baca pertama, terutamanya solat hak sendirilah kan. Allahu Akbar. Rakaat pertama, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Dia pun sempat itu, dia sebut waladhdallin, amin, Allahu Akbar. Kok dia sujud, dia rokok. Aku tak baca surah tadi. Rakaat pertama tak baca. Sah ke tidak salat dia? Sah. Tapi kuranglah pahala sebab dia tak baca surah. Tapi kalau dia baca, dapat pahala. Jadi keutamaannya kita baca satu surah hak pendek. Kalau tak dapat satu surah hak pendek, kita baca ayat-ayat yang ada. Itu lebih utama. Baca satu surah lebih utama berbanding baca satu ayat. Kalau ayat tu panjang, surah tu pendek, hak mana utama? Ayat panjang, surah pendek, hak mana utama? Masih lagi satu surah. Sebab dia dikira satu surah. Boleh faham tak? Rugilah kalau kita cuba bilang kalau berapa hari selama ni kita duk baca, terutama solat sendirilah. Tapi kalau solat bersama imam, tak payah baca surah dah lah. Sebab yang dituntut baca surah waktu solat berjamaah, terutamanya hak baca kuat lah. Solat sunat jahriyah, yang dituntut imam saja baca. Jangan pula imam baca surah belakang, kita pun batal juga baca surah. Nah, ikut juga bacaan imam, habis bising semua. Tak. Bagi makmum, bacaan imam sudah kira sunat bagi dia. Dia diperintahkan untuk dengar je. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jadi bagi makmum, sunat dia bukan baca lagi dah, mendengar bacaan imam. Jangan pula kita lalai rugi jugalah. Allahu Akbar, imam baca, kita pernah perhatikan bacaan imam. Kalau dia baca wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, kita pendengar bacaan imam, baca, dengar betul-betul. Jangan aku tak kena baca kat, kita pun tak apalah, aku duk fikir je benda lain. Rugilah kita. Walaupun kita tidak disunatkan baca di belakang imam, tapi masih ada perintah. Apa dia perintah dia? Dengar bacaan imam. Itu satu ibadah. Bila ada perintah ni tuan-tuan, agama ni kira macam ni. Agama ni dia kira macam ni. Bukan agama tu bukan saya yang kira, tapi kaedah dalam agama, apabila ada perintah dalam agama bererti ada tuntutan. Maka tuntutan itu sama ada tuntutan tu wajib atau tuntutan tu sunat. Tapi tak kiralah, apabila saja ada tuntutan dalam agama, lalu orang tu buat mengikut tuntutan yang ada, dia akan diberi pahala kerana melaksanakan tuntutan tersebut. Jadi contohnya tuan-tuan, dalam solat kita, lepas kita semayang dengan imam,
Imam ni baca kuat. Okey? Imam baca kuat. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, sampailah waladdallin. Kita pun amin. Lepas tu ada pandangan yang suruh baca Fatihah, okey, kita raikan pandangan tersebut. Ada satu lagi pandangan, bacaan imam tadi dah kira sah dah untuk makmum. Ada juga pandangan tersebut, kita tak nafikan. Tapi kalau dia dah pandangan, dia kata, saya pandangan hati-hati sebab memang nak kena baca Fatihah. Okey, kita masih raikan pandangan tersebut. Tapi bila sampai bab surah, mana saya tanya soalan. Saya tanya, mana baik pahala, mana ada pahala orang yang baca surah di belakang imam dengan orang yang diam dan dengar bacaan imam? Mana dapat pahala? Mana dapat pahala? Seorang tu imam baca wadduha, dia pun dalam hati dia wadduha, dia ikut baca imam, wallaili idza saja. Imam baca alam nashrah, dia pun ikut alam nashrah laka sadrak, dia baca juga. Okey, pasal apa dia kata? Kalau dapat baca ni dapat pahala. Seorang lagi tak baca. Saya tanya tuan-tuan, supaya kita nak faham kaedah dalam beragama ni, antara yang baca dengan yang diam, mana satu dapat pahala? Yang diam. Ustaz mana cik dia diam, dia tak buat apa-apa. Yang tu dia baca, mesti yang baca dapat pahala. Tak, dalam agama ni kita tengok tuntutan agama. Syariat kita dalam bab solat di belakang imam, Allah suruh kita baca ke Allah suruh kita dengar? Allah suruh kita dengar. Tuntutan tu pada mendengar, bukan pada membaca. Jadi yang dapat pahala yang mendengar ke yang membaca? Yang mendengar, sebab tuntutan itu pada mendengar. Walaupun logik akal kita yang baca lah dapat pahala. Logik akal kita mestilah dia baca dapat pahala. Tapi tak, kaedah dalam agama ni dia dikira apa yang Allah Ta'ala suruh. Tuntutan tu macam mana? Allah Ta'ala kata dalam Quran, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan kepada kamu Al-Quran yang dalam salat, fastami'u lahu, dengar. Mana dengar tu hak betul, dapat pahala bila kita dengar tu. Inilah cara kita beragama, melihat kepada petunjuk dan nas yang ada. Walaupun kita diam tak sebut apa, tapi kerana Allah yang suruh kita dengar, lalu kita taat. Kita dengar apa yang imam baca, dan pada mendengar itulah kita menuai pahala. Nampak tak? Agama ni dia datang dengan panduan. Kalau kita rasa, aku lagi untung baca dapat pahala. Tak. Nabi SAW waktu salat dengan sahabat, ada sahabat duduk sosek-sosek belaca belakang Nabi. Lepas Nabi salat, Nabi tegur. Nabi kata, jangan buat macam tu. Nabi larang. Bila imam aku baca, kau dengar saja. Ada riwayat kata, kecuali baca Ummul Kitab. Kecuali baca Fatihah. Yang tu yang setengah pandangan kata baca, setengah kata tak apa. Baca Al-Fatihah masih dalam khilaf ulama yang kita benarkan. Kita terima khilaf mu'tabar tersebut. Yang baca pun ada pandangan, yang tak baca pun ada pandangan. Belakang imam lah. Jangan salat diri pun tak baca Fatihah. Yang tu memang tak ada pandangan ulama. Tak sah kalau dia tak baca Fatihah. Isu dia ialah mendengar apa yang imam baca, ada tuntutan dalam agama. Baik, panjang dah kita ulah bab tu. Yang seterusnya, setelah daripada kita baca surah, zikir, dalam rukuk yang lebih daripada sekali, kita Allah dah baca tu ke Allahu Akbar, kita pun rukuk. Rukuk tu, dalam rukuk tu kita disunatkan baca Subhana Rabbiyal Azim. Ada yang riwayat Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Kita baca sekali, okey. Kalau kita baca 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, lagi banyak kita baca, lagi sunat benda tu.
Mungkin kita tak ajin baca. Boleh ke baca lebih daripada 3 kali? Boleh. Terutamanya dalam waktu kita solat sunat, yang kita solat sendirian, yang mana kita nak rukuk kita lama. Macam kalau tuan-tuan ikut kita qiyam dalam solat tahajud bulan Ramadan hari tu, kan? Kenapa pula ustaz ni solat dia panjang, rukuk dia panjang, sujud dia panjang? Sebab bila kita baca dalam hadis, Nabi ni sallallahu alaihi wasallam solat malam dia berdiri lama. Kemudian berdiri lama waktu rukuk dia pun lama, sama lebih kurang dengan waktu berdiri. Kemudian waktu dia sujud pun lama, sama lebih kurang waktu dia rukuk. So dalam rukuk yang panjang tu baca apa? Disunatkan baca beberapa zikir. Terutamanya subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Ada juga doa zikir yang lain. Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Warruh. Itu dah baca dalam doa Hisnul Muslim. Tapi kalau tuan-tuan baca 3 kali dah dapat dah sunat dah. Kalau baca 5 kali pun dah dapat dah sunat. Itulah zikir waktu rukuk. Kemudian kita bangkit daripada tu, ada lagi zikir Sami'allahu liman hamidah. Kita kata Rabbana walakal hamd, kita baca. Kemudian ada lagi mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Zikir dia. InsyaAllah kita. Azan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la
Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salam ati Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi zikir-zikir yang kita baca dalam rukuk dan dalam sujud tu sunnah untuk kita baca. Sekali, kalau dalam mazhab Hambali sekali wajib. 2, 3 tu sunat. Kalau dalam mazhab Syafi'i sekali tu pun sunat, 2 lagi, 3 lagi, okey. Jadi jangan tinggal waktu kita rokok kita baca betul-betul subhana rabbiyal a'la. Waktu kita rokok subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, atau riwayat dua-dua tu ada. Ada kita baca dalam sujud subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Kemudian sunat yang seterusnya ialah ini jarang juga orang buat, iaitulah bab berdoa dalam sujud. Doa dalam sujud. Dan sebahagian orang kita kadang-kadang dia khususkan sujud terakhir saja. Sebenarnya tidak syarat dalam sujud terakhir. Kita boleh saja berdoa dalam mana-mana sujud. Sebab hadis Nabi yang ada, Nabi suruh kita banyak berdoa dalam sujud tanpa Nabi sebut sujud tu mesti yang terakhir. Tak ada. Sebenar-benarnya lah. Tapi kalau orang tu biasa sujud terakhir je, dia buat lah. Cuma kita kata kalau boleh jangan pada sujud terakhir saja. Terutamanya kalau kita dalam bab solat sunat lah, solat malam tu. Masa sujud tu lah kita berdoa minta dengan Allah apa yang kita nak. Okey? Jadi dalam bab ni tuan-tuan, jangan kita tinggalkan sunnah yang ada, iaitulah berdoa di dalam sujud. Kalau nak lagi best, doa yang diajar oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ada doa yang Nabi ajar, terutamanya doa minta ampun. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Ada doa dalam sujud Nabi. Allahumma ghfirli dhanbi kullahu diqqahu wa jillahu diqqahu wa jillahu sirrahu alaniyatahu. Allahu akbar. Lupa dah. Allahumma ghfirli dhanbi kullahu diqqahu wa jillahu. Lupa Allah tak mari pula dah. Sirrahu alaniyatah. Apa Nabi ajar? Terutamanya doa minta keampunan dalam waktu kita sujud. Yang ni mungkin jarang-jarang, kadang-kadang kita baca. Kalau tak boleh penuh pun, Allahumma ghfirli, ya Allah aku ampunkanlah aku dalam sujud. Tuan tak tahu sebab apa. Antara kenapa dalam doa sujud ni Nabi banyak doa istighfar. Tahu tak? Sebab ada satu ayat Quran yang memerintahkan Nabi supaya memperbanyakkan istighfar dalam bersama tasbih dia. Allah Ta'ala kata, bertasbihkanlah kepada Tuhanmu dan beristighfarlah. Kalau saya tanya tuan-tuan sebagai teka-teki lah, boleh jawab ke surah mana? Surah kita baca belakang dah, sama-sama kita baca. Itulah surah Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Hujung tu Allah Ta'ala kata apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Ada perintah tasbih, ada perintah istighfar. Innahu kana tawwaba. Kalau tak silap saya, Aisyah radhiyallahu anha, dia kata setelah turun ayat ni, Nabi tak tinggal tasbih dan istighfar dalam solatnya, dalam sujud dia. Dan bila ditanya kepada Abdullah ibnu Abbas oleh Umar radhiyallahu anhu, apa kata kamu pada surah ni? Surah Idza jaa nasrullahi wal fath ni.
Apa makna dia ni? Sahabat-sahabat semua jawab, ni ayat ni cerita tentang pembukaan kota Mekah. Jawab dia Abdullah ibn Abbas yang dikenali sebagai turjumanil Quran, orang paling alim tentang ilmu tafsir Quran. Dia kata ayat ni, surah ni cerita tentang ajal Nabi. Berapa ajal Nabi? Sebab cerita dia Nabi dah menang, orang masuk Islam berbondong-bondong, hijrah Nabi selesai dan Nabi akan kembali menghadap Allah. Bila Nabi nak kembali menghadap Allah, Allah suruh Nabi tasbih dan istighfar. Jadi kata Aisyah radhiyallahu anha, lepas turun ayat ni, Nabi senantiasa baca dalam sujud dia tasbih dan istighfar. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Sebab tu kalau boleh kita amalkan selain daripada subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, kita baca subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Atau kita baca allahumma ighfirli. Boleh. Sunat untuk kita berdoa dalam sujud. Okey? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, yang seterusnya ialah baca doa waktu tasyahud, waktu duduk di antara dua sujud, juga dengan doa keampunan, rabbighfirli warhamni, sampailah wajibni wa'afini wa'fu anni, tu boleh kita baca. Kemudian satu lagi ialah doa juga selepas tasyahud akhir. Doa setelah tasyahud akhir, selepas innaka hamidum majid, kita baca doa. Yang ni sebenarnya kita dah ajar daripada sebelum daripada ni. Cuma mungkin kita nak tegaskan lagi sebab terlalu banyak kita baca dan terlalu kerap kita buat. Kalau kita melepaskan sunnah ni, alangkah banyaknya pahala yang disia-siakan. Setelah daripada innaka hamidum majid, tuan-tuan kadang-kadang kita duduk je. Apa Tok Imam tak bagi salam lagi ni? Nah, dia pun duk fikir, duk tengok pak sujud dia, tengok jari dia, duk fikir, tengok kapek dia. Kalau dia sekadar tengok, rugi tuan-tuan. Waktu imam tu dia, maknanya imam tu baca doa, kita juga boleh baca doa. Okey? Boleh kita baca doa. Apa saja doa boleh baca. Tetapi yang lebih utama ialah baca doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara doanya ialah Allahumma inni a'udzu bika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Yang ni juga kena rujuk tuan-tuan buku Hisnul Muslim tu, kalau boleh baca. Sehingga sebahagian daripada ulama kata boleh baca doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Boleh juga dibaca sebelum salam. Ada yang sebut, saya riwayat Ibnu Hibban menyatakan baca dalam sujud pun boleh. Yang kata Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik pun termasuk dalam doa yang boleh dibaca setelah daripada tasyahud. Atau kita boleh baca doa apalagi hak Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar, Allahumma ighfirli dhanbi, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru adh-dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Itu semua tuan-tuan saya bagi tu mungkin banyaklah malam ni, tapi satu je pesanan saya. Satu, bacaan tu adalah pengenalan. Memang confirm kita sekali dengar kita tak ingat lagi. Cuma homework dia tuan-tuan balik ni, cari dalam internet, download kitab PDF pun ada, iaitulah doa ataupun Hisnul Muslim, perisai Muslim tajuk dia. Beli buku pun ada, perisai Muslim tajuk dia, ada terjemahan. Kalau bahasa Inggeris pun ada terjemahan dia, bahasa Arab pun ada. Dalam tu dihimpunkan doa-doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar dalam kehidupan seharian. Termasuk iftitah tadi, termasuk doa dalam rukuk, termasuk doa dalam sujud, termasuk doa selepas tasyahud,
dan termasuk doa selepas daripada salam. Yang tu kita akan jumpa nanti pada pertemuan kita yang akan datang. Nanti kita bincang bab sunat fi'liyah dan juga sunat selepas daripada salat. Yakni doa zikir kita selepas salat istighfar tu, ada hadis-hadis yang menceritakan apa yang sebenarnya dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu yang dapat kita sampaikan pada malam ini, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada tersalah dan tersilap, dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberi kefahaman kepada kita berkaitan dengan agama ini, dan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadat kita, dan Allah memberi petunjuk kepada kita agar kita mengikuti segala ajaran yang diwariskan kepada kita oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.